Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di kawan market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So untuk Bitcoin maknanya pergerakan masih lagi tiada movement yang drastik, menjadikan Zul expectation kan kita akan mostly sideways sampai hujung tahun ni. So possible awal tahun depan baru kita akan ada movement seterusnya. Tak apa pun Bitcoin masih lagi ada target ke 41, itu kan tunjukkan target itu masih lagi complete dan mostly menjadikan kita dah memang dari uptrend. So pergerakan uptrend insyaAllah nanti masa tahun breakout tahun 24 penting sebenarnya. Tahun 2024 nanti tahun depan adalah mostly kita nak tengok trendline bullish create untuk breakout untuk bulan tahun 2025. So nanti tu akan tunjukkan di chart untuk di Bitcoin. So tanpa buang masa, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So currently total market cap berada di 1.42 trilion, kenaikan 2.51%, volume 47%, kenaikan 28%, hampir 31%. Hampir 30%. Bitcoin dominan berada di 51.3, Ethereum 17.2. So BTC dominan tu masih lagi ada expectation untuk price naik almost dalam 56%. So apa pun kita akan tengok kan nanti pergerakan untuk Bitcoin boleh naik tak sampai 56%. Sebab apa? Dia ada pergerakan sebab apa kenaikan Bitcoin 50% dan kemudian berlaku rejection ataupun penurunan dalam BTC dominan menyebabkan altcoin pula akan naik dengan drastik. So daripada pertengahan atau awal tahun depan kita tengok Bitcoin naik daripada 15 naik ke 25, 25 currently naik ke 35. Tu now kita ada target ke 41. Tu kita tengok macam mana tahun ni mostly kenaikan semua di drive oleh Bitcoin. InsyaAllah nanti altcoin ada juga naik drastik, tapi masa time untuk altcoin tu belum sampai lagi. Sebab apa nanti BTC dominan bila ada berlaku sikit rejection, masa tu altcoin baru akan naik lagi agresif. So kita tengok harga semasa untuk pagi ni. Bitcoin berada di 37.3, kenaikan 1%. Ethereum kembali kepada 2K, semalam 1.9, 2% juga. BNB 3%. So semalam ada yang coin beberapa naik drastik. Contoh tu nampak Hashbar semalam, Hashbar naik 10%. Tu kan tengok Hashbar berapa persen lagi. So ikutkan semalam Solana drop 7%, tapi weekly dia lagi naik 7%. So tengok reaction coin yang lain untuk harga semalam. AVAX weekly 28%, tapi semalam drop 5%. Lain altcoin Hashbar, nampak tak Hashbar kat sini? Kalau nampak CAS naik 57% untuk weekly. Tetapi kita tengok untuk daily semalam drop skip 11%. Semalam tu nampak Hashbar. So Hashbar ni ikutkan malam tadi kita naik sampai 10% untuk daily. Dah drop skip performanya 5%, tapi pun weekly dah naik 10%. So Hashbar ni tu ada buy tu, alhamdulillah tu dah all in 10,000 kawan lebih. So alhamdulillah dalam keuntungan lah. So let's go kita pergi ke chart kita tanpa buang masa. Di Bitcoin kita tengok apa yang bergerakan. So ini zona nak tunjuk lebih kepada long term, iaitu di daily. So di daily daripada kita high dulu 2021 70k, kita drop sampai low kita itu iaitu 15.5k. Kemudian kat sini zone now official daripada downtrend ke bawah trend. So dah start buy pun. So pembelian tu ada buy kat sini, so ada buy dekat sini, kemudian dekat sini tu tak buy, kemudian Zul ada all in buy dekat sini berserta dengan all in semua target Zul untuk tahun 23 untuk altcoin. So ini position Zul untuk 23 dah complete, cuma yang untuk Bitcoin je lagi Zul ada berhasrat untuk lagi 6.5k lagi. Sebab apa Zul dah invest 3.5k untuk Bitcoin untuk tahun ni. So another 6.5, InsyaAllah Zul akan completekan sebelum tahun ni, sebelum habis tahun ni. So untuk Bitcoin pergerakan untuk di daily kita masih lagi monitor untuk bullish panel ni, untuk yang mana targetnya adalah ke almost 41k. So kita akan seperti kawasan ni. So tu jangkakan kita akan sedikit sideways sebelum pergerakan naik. So pergerakan naik untuk tahun 24 penting. So tahun 24 ikutkan yang ni, ini adalah tahun 24 dia punya apa nama, kita panggil dia punya border border ataupun ini sempadan. Nak share dalam bahasa Melayu. So dia nak sempadan ya. So ini kita jangkakan lepas tahun depan ni, tu jangkakan price akan boleh attack box support ini, box resistance ni sebelum berlaku last rejection untuk last opportunity untuk kita buy sebelum dia break out untuk more higher ke atas. Dia akan jadi seperti macam ni lah. So kita akan tengok macam mana price akan attack kawasan ni, last drop kemudian breakout terus melakukan kenaikan yang drastik. So kita berada dalam zone ni currently. So tahun depan insyaAllah kita akan masuk dalam zone ni pula.
So ini masih lagi ada peluang untuk buy untuk long term. Tu je kan tahun 23, tahun 24 tahun 23, tahun 24 memang tahun membeli. Tu tak kisahlah harga berapa, yang penting tahun 25 kita akan expect akan ada huge pergerakan untuk di Bitcoin untuk tahun 2025, yang mana tu target untuk Bitcoin almost dalam 150k. Itu untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. Alright, di ruangan komen, Salam Zul, boleh review OP USDT sikit. Korang sudah lama juga tak tengok OP USDT tu tak ada, cuma ada quarter request, anda selalu ada request OP USDT. Salah. USDT tu tengok dekat Git.io rasanya. Bukan kat mana rasanya, tu tengok dekat OP. Okey, salah tulis OP USDT di Binance. Okay, OP USDT tu akan tengok kan, last kita tengok adalah kat kawasan ni, yang mana tu announce kan, kalau siapa-siapa nak tengok quarter position buy, consider ni base walaupun breakout dia ni, sebab apa kita ada falling channel dan falling channel dah breakout. So, sebab apa kalau ikutkan draw ni kita ada support banyak. Ini adalah support dia, kalau kita draw ni, ini adalah dia punya support. So nanti tu akan reducekan sikit, kita akan nampak dalam belakang tu. So ini adalah dia punya support. So support dan resistance. So normal barang pembelian kita nak beli dekat kawasan support. So ini adalah kawasan support, kita ada falling channel, breakout dan karir price naik. Cuma yang ni kita dah tak perlu monitor. So price yang ni pun kita akan expect dia berlaku kenaikan dia akan buat reaction dengan resistance. Sama ada di breakout resistance ini, dan kalau breakout resistance ni kita akan expect one more 1.6. 1.6 dia kat mana? So kalau expectation berni adalah last high to last low, kita akan dapat yang ni recent kat ni 1.6, kita berada almost dalam hampir $5, $4.7. Kemudian kita ada boleh target, ini adalah consider terus target untuk tahun 2025 punya. Tu ni expected boleh lebih pada 4.2. So kat sini kita ada, okay, kita boleh buat trajectory dia kat sini. High ini to high ini. So 1.6 kat sini kalau ikutkan tahun 2026 ataupun hujung tahun 2025 plus minus, kita akan ada ini adalah tahun 2026. So ini jagakan 2.6. So untuk di OP ni expectation mungkin boleh sampai dalam 2.6 around dalam $7. So kalau ni lah tu kita akan di kawasan ni dalam $7. So realistic target adalah kita akan target almost 1.6 dalam $5. Tapi kita ada possible ataupun opportunity untuk trash sampai ke $7. So itu untuk di OP. So mana-mana dalam kawasan support ni adalah good range untuk long term. Kalau ada rezeki ni lah, kalau price jatuh lagi, ikutkan price dah berada dalam kawasan ni daripada bulan Jun sampailah bulan Oktober, tu dah berapa, hampir berapa bulan, Jun, Januari, bulan Jun bulan apa, Jun bulan 6, 7, 8, 9, 10, 4 bulan dah price sideways kawasan ni. So siapa yang ada grab buy, tahniah untuk anda. Now kata expectation untuk price, sama ada price boleh return. Kalau price return balik kawasan ni, rezekilah untuk siapa-siapa untuk edit more market untuk long term. So itu untuk OP, sikit analisis untuk OP. Kemudian next comment, Salam Zul, macam mana nak baca fundamental tu? Macam mana nak fundamental ni, dua benda je selalu tu buat. Selalunya Zul akan pergi kat coin market cap ni, kemudian contoh kita nak tengok Matic. Zul klik Matic, kemudian dekat sini selalunya dia akan ada website dia, official link kat sini bawah ni. Kita nampak ni official link, website, white paper. So white paper ni boleh baca tapi memang boring sikit. Tapi kemudian bahasa-bahasa dia pun bahasa-bahasa yang orang kata bahasa technical, orang kata bahasa macam mana, dalam orang putih bahasa Inggeris. Boleh tengok, boleh baca sikit-sikit, faham sikit-sikit pun okey. Website juga, tengok website dia ada semua situ. Kemudian cara kedua yang paling aku kata selepas kita baca ni, anda boleh pergi ke kuota YouTube, kemudian type kuota Matic punya fundamental. Kemudian ada contohnya ada beberapa channel yang kata selalu buat fundamental melalui YouTube. So boleh tengok itu. So dua itu buat. So anda sarankan pergi ke website, pergi white paper, kemudian lepas baca tu anda boleh pergi kat YouTube nak tengok. Kita baca, kemudian kita dengar daripada orang penjelasan. Dari itu anda akan dapatlah apa coin itu fundamental dia. So itu cara tu buat. So hopefully dapat menjawab soalan. Kemudian next comment, terbaik Spoice memang nampak boleh pergi jauh. So Spoice ni Zul hanya buat analysis je. Zul tak tahu dia punya fundamental apa. Spoice, kita tengok hari ni Spoice USDT, tapi ikutkan Spoice daripada siapa yang request itu, memang kenaikan dia agak aku kata banyak. Spoice ni tu buat kat mana itu, Polynet ke? Spoice Bitget sebab itu ada request daripada Bitget.
So harga naik, ikutkan naik, kita ada high ni, low sini, kita punya naik, kemudian menunjukkan itu ada yang mungkin dia buy bawah ni kot. Kemudian ada aku kata dia punya subscriber tu, dia tanya tu nak buy kat mana. Tu menunjukkan kalau ikutkan currently, kalau tu nak invest lah, kalau tu berminat, sepatutnya ini dah naik, kemudian tu tunggu rejection, dan kebetulan naik, kemudian net scanner turun, jatuh ke dalam support. Macam mana dapat support ni adalah last low, last high ini, kalau Fibonacci kita akan dapat 0.607 ataupun 60%, 70% retracement adalah dalam kawasan bawah ni. So kekiranya anda nak tengok nak letak position buy untuk long term daripada current point adalah mana-mana dalam kawasan support ni akan good untuk entry, dan breakout resistance ni kita boleh target untuk long term 1.6 dan so on lah sampai 4.2. Itu untuk di sponge. Next comment, LTC. Okay, LTC, yes, consider LTC Litecoin ni consider apa tu, old school coin lah, bukan old school coin, orang kata coin yang consider awal-awal coin lah. Contoh dulu ada Bitcoin, Litecoin, Ethereum. So ini kemudian Bitcoin Cash. Itu ini adalah orang kata punya ni, orang kata orang lama, coin lama dalam market crypto. So ini adalah Litecoin. Litecoin kalau kita tengokkan dia punya terjatuh tak tinggi sangat. Sebab apa, kita ada scope ni, kemudian kita ada timeline kita 26 kawasan ni. So apa yang dijangkakan untuk expected untuk long term adalah tak sampai pun 1.6, 1.2. Tapi sekiranya ada something news yang LTC ni boleh menyebabkan kenaikan yang drastik, yang break up awal tu, ada possible dia akan ada kenaikan yang something happen untuk di Litecoin ni berdasarkan fundamental dia, yang menyebabkan dia akan naik dengan drastik, dengan short term mungkin 1 bulan tu kenaikan yang drastik. Kemudian itulah tapi itu adalah movement untuk more cantik. Tapi juga siapa anda nak tapi kita lagi target berdasarkan technical. Kita ada trendline, kita ada timeline, kita ada trendline ni, kita timeline, kemudian kita ada Fibonacci. Zul hanya target dalam almost $480. So dia target, tapi Zul tak menindakkan ada opportunity. Sekiranya something happen berdasarkan news untuk DC breakout yang ini, so kita ada price support boleh naik ke target. So biarkan saja, kalau rezeki ada naik-naik, yang penting kita nak tengok kat mana nak buy. Takkan price tengah naik-naik tu baru nak buy, kita tak nak forward in, kita nak buy di kawasan support. So untuk di Litecoin adalah possible kalau tengok ini adalah kawasan base, ini adalah kawasan base, ini kawasan base. So kalau tanya Zul nak buy untuk long term kat mana, untuk letak position untuk long term, now adalah masanya sesuai. So kita dah breakout yang ni iaitu. So siapa dah ada buy kawasan ni, dia tengah untung, naik, currently ada second maturity, naik, kemudian return balik kawasan support. So kita support, RSI pun berada oversold, untuk RSI pun oversold, second position selepas position breakout yang ni. So lepas naik kawasan ni, kita expect breakout ni kita akan more higher naik atas, kemudian kita akan tunggu net rejection pula. So untuk Litecoin masih belum terlambat. Siapa-siapa nak buy untuk long term, sebenarnya kan ini bukan signal buy. Ini adalah kuartal kalau tu nak masuk position. Ini yang position yang tu tengok. Kenapa tu tak masuk Litecoin? Sebab apa? Litecoin memang tu tak ada holding. So untuk bukanlah projek tak bagus, sebab apa, harga dia mahal. So Zul more kepada untuk profit. Sudah invest untuk Bitcoin, Ethereum, kemudian ada beberapa top 10 lain. Walau LTC tak masuk dalam top 10 Zul, tapi tak kata Zul tak kata LTC ni tak bagus. LTC ni okey, cuma Zul tak invest sebab harga agak mahal. So kalau siapa yang dah ada invest untuk LTC, so nak tengok look for buy tu, kalau Zul nak buy, inilah peluang yang kata cantik selepas kita ada breakout channel ni. So price adalah dalam kawasan support, RSI pun oversold sebelum ni. Sebenarnya expected soon later price akan naik ke resistance, breakout sini kita akan get 1.6 dia. So itu untuk di LTC. Kemudian next comment, thank you Zul. InsyaAllah nanti boleh tengok Hi-Fi dengan BNT. Hi-Fi dengan BNT. Hi-Fi macam tak pernah review. USDT, Hi-Fi USDT. So ada di Binance, tu kan tengok kat Binance. Okay, sebelum ni pun tu pernah review kat Binance. So apa yang berlaku harga opening, tekan tengok 4 hours. Harga opening dari shadow kat sini. Alright, so apa yang berlaku sebenarnya kita nak zoom monitor adalah mungkin daily terus. Kita ada monitor support resistance dia, yang mana zoom monitor last low, last high kita ada support, dan price daripada ni naik,
berlaku rejection, terus kita support dan price kali berada dalam kawasan support. So bila berada dalam kawasan support, apa lagi data-data yang kita nak tengok? Ini adalah daily memang kalau yang tu cari support lah kalau nak cari betul-betul strong support, tu akan pergi ke daily chart. So ni kita berada di kawasan support, kemudian kita tengok RSI berada di oversold tak? Yes, berada di oversold. So RSI pun berada oversold, tapi taklah se-oversold yang ni. Ikutkan kita ada 2 kali oversold kat sini, ada naik sikit, kemudian drop balik, naik sikit. So meaning opportunity, bila RSI berada oversold, ada opportunity untuk dia berlaku pump. Sini dah berlaku sikit, sini dah berlaku banyak. So sini adakah berlaku, so soon later akan naik, cumanya mungkin akan take time lagi. So untuk high-fi berdasarkan chart ini, consider mana-mana dalam kawasan support ini adalah opportunity untuk anda tengok peluang untuk long term. Untuk buy untuk long term, holding tahun 25 dan breakout bawah resistance ni kita akan more higher ke atas 1.6 dan seolah sampai maksimum 4.2. Kat sini pun boleh buat terjatai, ambil ni shadow ni, tambah shadow ni, kemudian boleh target lah sampai tengok 26 sampai mana, Fibonacci dia sampai mana. So boleh, anda boleh buat practice, boleh tengok. Contoh nak buat lah macam ni, last high, last low, ada Fibonacci, resistance, ada 1.6 dekat sini. Kalau ikutkan tahun 20 ni dah 2025, kalau pergi weekly kita akan nampak sikit lah timeline dia. 26 dekat kawasan ni lah awal tahun 26. So meaning kita tak expected untuk lebih pada 26. So inilah maksimum stress sampai at least dalam 3.6. So dia nampak dia ada data. Dia ada data trend line, kita ada data timeline, kita ada Fibonacci retracement di dalam kawasan 4.2 dan 36. So price bukan saja-saja nak pergi kat sini. Dia ada technical dia. So sebenarnya ada reason kenapa nak pergi situ. Bila ada reason, so kita boleh expectation kan maximum stress boleh sampai 8.6. Price must be adalah antara 1.6. Sekiranya dapat breakout ni. So 1.6 dalam $4. So maximum stress dalam $8 untuk expectation untuk long term. So itu untuk high-fi. Kemudian satu lagi tadi BNT USDT Bangko sebab ni macam tak pernah review je. Asalnya tak pernah review. So di Binance ni nampak chart dia okey je, kita boleh pakai, boleh pakai. So kalau anda ada request untuk chart-chart lain, bagi tahu. So ni tu akan tengok harga opening dekat sini adalah kita akan letak plus minus dalam kawasan ni. Scratch sikit. Tu plus minus lah dalam kawasan ni, harga opening, kemudian currently price dekat mana. Price currently, okey. Kita nampak ini masih cantik lah, dah breakout sebenarnya. So apa yang nampak adalah kita dapat falling channel. Kita akan draw yang ni. Okey, ikutkan falling channel ni dah breakout awal sikit, dah breakout lagi awal. Kita akan zoom in, kita akan stretch sikit. So okey, nampak, ni nampak lah. Dua bottom ni dan quarter ni, satu atas ni. So kita nampak macam mana breakout dia fail, masuk lagi ke dalam, tapi ikutkan fail pun masih dalih dekat support. Kenapa dalam support? So yang ni kita tengokkan, yang pertama kita akan tengok breakout ni, last low, last high ni, kita expected price akan berada dalam support dan price memang berada dalam support. Walaupun sedikit lower lah, tapi lower pun kita tengok RSI mesti berada di oversold. Oversold tak, RSI tak, sekali aja, yang ni dua kali. Price oversold, kemudian price naik, kemudian terus berlaku kenaikan. So juga lah, ini kita tengokkan price daripada downtrend, reverse pattern penting. So bila dapat pattern macam ni, so siapa yang ada buy dalam kawasan channel ni dah tengok untung lah. So tu cakap kita nak buy masa harga di bawah dan ada signal reversal. Ini adalah satu reversal yang penting untuk coin, sama ada uptrend atau downtrend. Kita downtrend, ada reversal. So siapa-siapa ada DCA dalam kawasan ni, now dia dah dapat profit. Ambil take time lah, daripada Ogos tahun 22, tahun ni baru naik. So menunjukkan yes, kita dalam tahun 23-24 memang tahun membeli. So siapa yang buy kawasan ni, tahniah. So now apa yang nak tengok, price dah naik, kita akan tunggu price dah naik sampai atas ni, kemudian berlaku rejection. So rejection tu kita nak tengok rejection yang kuartal positif ataupun tidak. So next position adalah, kalau nak tengok look for buy adalah last point, swing low to swing high. Kalau ikutkan kita boleh ambil daripada ini, sebab dia pump dari kawasan ni, kita ambil dari kawasan ni. So ini kita tengok support dekat mana. Box support currently berada dalam kawasan ni, price sikit low. Ikut tapi nak drop tu tak bercantik sebab dia tak letakkan RSI di oversold. So possible price boleh drop lagi kawasan ni. Bila drop kawasan ni, kita akan ambil terus maksimum Fibonacci, harga terbawah, kemudian kita nampak support ni akan drop sikit below. So now inilah kita punya support Fibonacci. So mungkin price akan berada dalam kawasan ni sikit lagi.
macam akan kita mungkin having sikit lagi untuk BNT ni, mungkin price berada dalam kawasan ni, dan RSI sekiranya boleh kembali ke oversold, meaning good position. So apapun, ini adalah current support kita untuk opportunity untuk dia bounce untuk terus melakukan kenaikan. Kita ada board resistance. So itu untuk di banker. So consider kalau nak look for buy, ini adalah kawasan range dengan 0.6 dan 0.7 Fibonacci. Tarik low daripada low ini to high ini, anda akan dapat Fibonacci 0.6 dan 0.7 Fibonacci. So dalam board ni consider adalah good position untuk tengok for long term. So itu untuk banker ataupun BNT. Next comment. Terima kasih Zul. Tak target banyak, cuma harap rezeki 25 kita bebas hutang kereta. Betul, 20 target macam tu lah. Ada, kalau dapat rezeki dapat rumah sebiji tanpa hutang kan, tu pun memang dah aku kata cantik lah. Kemudian ada simpanan sikit dalam ASB untuk tanpa uji tu dah cantik. InsyaAllah nanti kena tengokkan result kita, result yang do invest untuk tahun ni. Total investment semua dah hampir 100k dah. InsyaAllah nanti tahun depan akan kenalah dalam memang dah almost dalam berapa beribu ringgit lagi je untuk 100k untuk total investment. Okay, salam tu, tolong tengokkan Solana, ADA, NAKA, USD, ETH25. Okay, Solana dan ADA. Okay, tu kan tengok Solana lah top 10 tu. So Solana naik sampai mana? Expectation untuk tahun 2025 Solana ni tu ada target dia adalah, kalau ikutkan berdasarkan yang ni. Okay, betul Solana ni. Solana tu ada target untuk tahun 2026 adalah, kalau ikutkan kita tengok balik kat mana tu, tengok Solana. Okey, yang ni. Okey, yang ni. So kita tengok Solana. Ini short term. Pada long term kita akan tengok nanti tu akan nak clearkan beberapa ni, macam semak sangat dah. Okay, nanti tu akan masa free kita buat. So kita ada satu trend line yang atas ni. So apa kita nak tengok adalah last high to last low. So buat expectation kalau nak draw, anda draw. Okay, nampak buat return. Kita akan pergi 1.6 kita kat mana? 1.6 kita dekat $800. So price must be hit $8. Expected breakout saja ni. 400 kita akan dapat. Kemudian maximum trash kita adalah expected 26. Tahun 2026 kita akan berada dalam trend line ni ataupun timeline ini. Timeline kita ini, timeline kita. Ini timeline untuk di Solana 2026. So ini kita dah expected maximum trade dalam 4.2, tapi kita ada dalam ruang boleh naik lagi, expected mungkin ada sikit lagi dalam 100,000. So ini untuk di Solana ni, so ada target satu coin berharga dalam $1,000. So itu untuk di Solana. Kemudian Cardano tu tak tinggi Cardano tu ada target sampai $5 je. Kita ada resistance, breakout bawah ni, kita ada timeline tu $5 mengam-ngam sampai 1.6. Sebab apa? Dia punya timeline dia adalah 2006 kat sini. 2026 kat kawasan ni. Kemudian kita ada kita ada Fibonacci, kita ada trendline, kita ada timeline. So 3 data menunjukkan price boleh sampai ke $5. So expectation tu Cardano adalah $5. Kemudian next comment satu lagi. Apa lagi? Solana ada NAKA. So NAKA USDT. NAKA coin apa? Rasa tak pernah. Nakamoto Game. Maksudnya pernah review. Yes, pernah review. So NAKA ni sampai mana? So last kita tengok price kawasan ni dah breakout macam cantik lah. So rezeki lah siapa-siapa buy di NAKA ni. 2 kali 3 kali dah kita ada yang ni, breakout, support, breakout lagi, support. Dia memang cantik je dia bergerak ni. So naik memang drastik betul daripada harga berapa ni, harga dalam zone buy dalam 7 sen, now dah $1. Tu tak tahulah siapa yang beli bawah ni, memang rezeki dia tu lah. So boleh hold lagi untuk long term. Untuk long term, sebab apa long term masih berawal. So untuk yang ni NAKA ni kita akan tengok resistance saja dah berada dalam kawasan $6. So jauh lagi dia punya. So breakout yang ni kat mana target dia. So kita tak ada trend line sebab apa, ada satu puncak aja. So ini kita boleh buat timeline dan Fibonacci. So timeline kita adalah tahun 2026, tahun ke-26 kawasan ni. So ini kat sini kita boleh target lah 1.6 kita dalam $12 dan maximum stress kita dalam $4.2 di 4.2 dan $33. So mana target tak pasti, tapi timeline ni kita boleh buat dan kini price berada kawasan tu nanti kita boleh tengok. So apapun realistic target 1.6 dalam $12.
lebih tu kita boleh hold lagi. So itulah untuk di nakar. So untunglah siapa buy dengan tu. Dalam 7 sen 1.3. So tahniah untuk anda. Bila nakar, next comment. Salam tu. Coin Matic masih relevan ke? Mau invest lepas Polygon release coin baru Polygon 2.0. Nanti Matic, so nanti tu akan tengok kan. Di Matic mana tengok Matic. Secara aku kata yang menarik Polygon Matic 2.0 ada mereka kata tu pun tak pasti punya. Tu pun baru dengar hari ni je. Nanti tu akan cari kan maklumat tu. Macam Ethereum juga dulu. Ethereum daripada Ethereum pun 2.0. So apa yang berlaku? Ethereum still lagi naik. So sama juga Matic. Dia takkan ada berapa perubahan. Dia bukan coin Matic terus berubah yang lain tak. Dia hanya upgrade. Expectation dia hanya upgrade. Sama macam Ethereum. So dia movement akan still lagi akan berlaku kenaikan. So apa pun untuk Matic macam kan long term dia punya fundamental, dia punya project tu memang strong. Memang sebab tu Matic ni bukan top 10, top 5 tu. Sama dengan Cardano. So tu ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Cardano, ada Matic, ada Phantom. So Matic ni consider top 4 tu. Itulah berapa strength aku kata berapa yakinnya tu dalam aku kata invest untuk di Matic ni. So Matic pun tu dah all in target bulan itu. Sama dengan Advance. So kali dengan profit. So now untuk di Matic adalah berada di harga opening tu nombor 2 tu adalah 1000 lebih, 1002, 1003, 1200 coin. Matic tu pun minat tambah lagi je kan. Tahun 24 tu akan keep buy untuk top 10 tu. Matic adalah antaranya. Kalau Matic kali ni tu nak tengok adalah sebarang rejection kawasan ni. Kalau dapat rejection kawasan ni, tu akan buy another coin untuk buy lagi untuk dapatkan coin dia untuk holding more kepada long term. So untuk Matic tu ada target untuk tahun 25 sampai mana. 25 ini adalah dia punya major resistance ya. Tu expected tak tinggi juga, sama juga dalam 3.7 kita ada selan ni. So sama juga macam di Litecoin tadi. So apakah news? So mungkin disebabkan Matic 2.0 ada mekanisme baru yang ditambah dalam aku kata dia punya sistem. So berlaku kenaikan ni kalau dia breakout awal ni, so dia boleh maximum stress sampai 4.2 dia berada dalam $11. So boleh berlaku, tapi realistic target berdasarkan timeline kali ni data yang ada tak jadi detail adalah dalam 3.7. Kalau naik breakout awal, so adalah ikutkan 26 kawasan ni dia ada ruang. So sama ada dia kenaikan yang drastik, kemudian breakout ni kemudian more higher ke atas. So ada opportunity. Sebab apa? Fibonacci mengatakan 4.2 dia berada dalam $12. Tapi berdasarkan data ni kita boleh maximum trade dalam kawasan 3.7. So rezeki 3.7, kalau ada maximum price kita boleh dalam 4.2. So itulah Matic. So hopefully dapat menjawab soalan tu. Tak expected untuk tak ada berlaku perubahan. Sama macam Ethereum daripada Ethereum dapatlah Ethereum 2.0. Ethereum masih apa tengok Ethereum kali daripada proof of work kepada proof of stake, masih lagi price dia coin yang sama, cuma di sistem dia berubah sikit. So tak expected untuk Matic akan berlaku huge pergerakan, sama saja, tapi expected untuk itu lebih menambahkan aku kata more fundamental yang good untuk di Matic 2.0. So nanti tu nak check aku kata komen lagi soal high sebab ada beberapa. Okey, yang ni Dogecoin dan SRP OP dah tu nak tengok ada. Okey macam ni. Salam tu tengokkan Telcoin 12. Zul tak pasti kenapa ada beberapa coin ada beberapa coin. Ada beberapa komen yang tu tak dapat nak baca. Contoh yang ni. Kalau tu tak create unread tadi tak nampak. So ada Telcoin tu kan buat Telcoin. Telcoin ni kalau ikutkan okey kat sini price harga opening, tapi kat sini boleh monitor ada satu channel. So good untuk dia reversal yang ini. Okay, screen dapat breakout ni good untuk performance dia melakukan kenaikan. So tanya diri anda kalau nak long term, ini adalah reversal pattern. Tu normally reversal pattern naik, cumanya harga di below opening. Bila below opening ni kadang-kadang momentum ni tak berapa strong, boleh naik kemudian hanya kuartal sideways saja. So sedikit lemah lah walaupun kita ada kawasan ni. Tapi kalau nak tengok look for long term adalah consider good lah. Harga pun murah aja. 0.0 nak dapat 10,000 pun baru tak sampai $27. $27 dah dapat 10,000 coin. So anda boleh invest, nak ambil pecuti. Kalau naik lagi nanti ada rejection yang bullish, so boleh tambah lagi market. So itu untuk Telcoin ni. Kemudian next comment tadi lagi tak? Nampak ni ada Egypt. Egypt pun tu tak nampak ni, tu tak pasti kenapa. Siapa user semalam nampak dah, hari ni tu nampak lagi, tengok kan. Egypt USDT
Singularity. Egypt ni Egypt dalam range untuk siapa-siapa buy. Sebabkan kita ada falling channel, breakout, kita kembali ke kawasan support ni RSI yang cantik tu, sebablah lower low di price, lower high di RSI, so bullish. So masih belum terlambat, price dah berlaku kenaikan, tapi belum terlambat untuk siapa-siapa all in di kawasan ni untuk expected more higher price ke atas. So ini untuk di Egypt. Kalau Zul nak tengok buy, ini adalah kawasan yang Zul nak tengok buy lah untuk long term. Even kalau Zul nak all in, ini adalah kawasan yang Zul nak all in. So make sure anda invest duit anda expected boleh loss. So tak pasti berdasarkan apa dia punya fundamental, tapi technical dia mengatakan now adalah good time untuk all in. So itu untuk kuartal Egypt. Kemudian ada dekat lagi yang Zul Temis. Tu tak nampak ni, tu tak pasti kenapa. Okey, salah satu yang Zul nampak adalah semalam Zul ada tanya kat Sapuan Yusof ni dalam Discord channel. Especially dia masuk dalam selalu ada scammer kan. Ada scammer, bila scammer masuk tu, scammer anda pun masuk dalam message scammer tu. Selalunya bila dapat message scammer, Zul akan hide. So Zul akan, contoh Zul akan buat macam ni, Zul akan hide. Kekiranya anda ada berada dalam ruangan komen dia tu, ada possible dia effect. So mungkin ikutkan semalam problem tu mungkin itulah. Tu apa pun, tapi kalau Zul klik tu Zul perlu tengok Dogecoin tadi dia buat. OP dah, Telcoin dah, apa lagi? Egypt, Spice, LTC, ada beberapa orang lah yang tak nampak. Kemudian okay, dah. Okay, ni dah. Contoh semalam ni Zul tak nampak. Block. Okay, ni Zul akan buat block lah. Block, sebab block tu ada invest. Block. BLOCK. Sekejap, Zul dah beli ke? Block. Zul dah beli dah block. Block USDT. Dekat Metaverse. Dah beli. Block tu ada all in, price tu dalam 0 sen, so drop below, tak tahu lah. Tu masih hold untuk long term. Sebab apa? Falling channel dia masih lagi belum breakout. So take time, tapi tu dah all in kawasan ni, harga murah aja. Tu dah ambil 100,000 coin itu. So now kita akan tunggu. So currently now adalah good time untuk invest untuk long term. Harga masih lagi above harga opening. So fundamental masih strong, technical masih strong, meaning fundamental dia masih strong. So soon later bila breakout ni barulah berlaku kenaikan. Kita tak nak price tengah naik baru terhege-hege nak beli. So kita nak buy masa harga di support. Harga kita tengok harga, aku kata harga investor. Kita buy harga investor, soon later kena naik tu rezeki. Kalau drop itu make sure anda invest duit expected on loss. So itu untuk block. Dan next comment, okay, dah tak ada lah. So hopefully nanti tu akan troubleshoot macam mana nak kembali balik. Sekali ikutkan kalau tu tak klik tadi memang tak nampak. So last adalah Dogecoin. So Dogecoin, kalau kita tengok apa yang berlaku Dogecoin secara long term adalah consider good long term untuk buy. Cuma sebab apa, kalau kita tengok kat sini, so ada all in dulu dia kuartal 5 sen. So dah profit banyak tu, sampai dah almost $1, tapi tu tak exit. Kemudian drop kali untuk di Dogecoin. Zul pun macam nak tambah lagi sikit ni Dogecoin, tapi harga pun mungkin Zul akan tambah sikit lagi Dogecoin untuk meme coin, tapi tak priority. So Dogecoin ini adalah falling channel ni, so boleh tambah dalam kawasan ni. So soon later breakout ni kita tengok akan ada kenaikan, sama ada kena atau tidak, kita pulangkan rezeki lah ke Dogecoin ni, ada meme coin. So ini adalah kuartal Dogecoin punya analisis secara long term, masih lagi good untuk long term. Dia punya average lagi masih lagi untung. So meaning kita tengok soon later breakout ini adalah kita punya targetan untuk next movement yang drastic untuk di Dogecoin. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Dan sekiranya nak support channel tu, anda boleh jadi membership. Anda klik button join, jadi membership. Kemudian anda pergi ke ruangan komen, anda cari ruangan membership ni, klik membership. Selepas anda jadi official membership, anda perlu cari mesej ni, klik read more, bawah read more ni akan ada link Discord. Dan dalam Discord channel tu anda boleh, contoh macam Safuan semalam, Safuan ni mesej dia tu tak nampak. Kalau tu tak klik ni tu tak nampak. Tadi tu tak nampak kan, ni Egypt ni. So ini dia ada tanya dalam Discord channel. Kemudian ada juga kalau Zul ada beli, contoh tadi dia cakap nak beli Dogecoin. So Zul tak cakap Zul nak beli hari ni, tapi kalau nak tengok buy, inilah masanya Zul nak tengok buy. Cuma dana Zul dah habis untuk tahun ni. Zul dah all in pun RM35,000 Malaysia untuk tahun ni, habis semua altcoin. So kalau ada rezeki lebih Dogecoin, kalau untuk buy, kalau Zul tiba-tiba Zul tergerak hati nak buy hari ni, Zul akan buy, kemudian Zul akan sharekan dalam Discord channel. So itu saja untuk pagi ni. Jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa another review. Assalamualaikum. Bye bye.